Warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Mama Z akan mula ulang kaji ulang kaji set A. Kalau awak tengok situ projek kita adalah R&R set A. So we have section A and section B. Okay, tengok betul-betul dekat soalan tu. Two part A and part B ataupun we call section A and section B. Kita akan go through untuk section A dulu. Okay, section A yang pertama. Okay, awak tengok soalan awak, Mama akan tengok soalan Mama ni. Okay, so yang pertama Mama Z pergi kepada soalan number 1A. Number 1A ni, tajuk berapa agak-agak ni ya? Tajuk berapa ni? Yang ini adalah tajuk 7. Chapter 7. Soalan pertama keluar nanti adalah dari chapter 7. Okay. Kemudian mula-mula kita nak buat, awak kena ambil masa sekitar 5 saat tau. 5 second, you substitute the value of x with 5. You substitute here, we have 5 square which is 25. And then 25 minus 25, we get here 0. Okay, the numerator now is 0. And then when you substitute into set, 2 times 5 is 10. 10 minus 1 is 9. And then square root 9, we get 3. 3 minus 3, we get 0. 0 over 0 kita panggil apa ya, chapter 7? Ingat lagi tak? IDF, good. IDF kita panggil indeterminate form. Iaitu yang kita kena kaji. Kita ambil lebih kurang 5 saat masa dapat soalan. 5 saat tu kita tengok dulu. Okay. So, oleh kerana dia ni IDF, so dan soalan ni pula ada set. Perasan tak ada set tu? Okay, jadi we must multiply with conjugate. Okay, conjugate nak ikut yang bawah ke nak ikut yang atas? Bawah. Yang bawah. So we multiply with square root 2x minus 1 remain the same and then plus 3. Itu yang menjadikan dia conjugate. Dan kita kena buat dia sepasang. 2x, square root 2x minus 1 and then plus 3. Yang ini kita panggil dia multiplying with conjugate. Okay, step ni ada masalah tak? Ingat lagi tak ni? Ingat. Tak apa, kalau you tak ingat, you just tanya sebab kita ulang kaji jadi kena, kalau tak faham kita settlekan sini. Mama Z terus ajarlah kat sini. Okay, so sekarang tadi kita sebenarnya multiply dengan refer at denominator tadi. Sometimes kita follow denominator, sometimes follow numerator. Based on location kat mana set duduk. Alright, so sekarang set duduk kat atas ke kat bawah? Bawah. Okay, oleh kerana set berada di bawah, so limit x tend to 5, kalau Mama Z malah nak sebut panjang, approaches tu boleh sebut tend to 5. Jadi yang atas ni Mama Z cuba factorize to become x minus 5 and then x plus 5. Mama Z factorize and then we copy paste set 2x minus 1 plus 3. This one we copy paste. Okay, yang perlu Mama Z kembang cuma yang bawah. Okay, Mama Z buat bantuan anak panah. Kita panggil dia scaffolding. Okay, this one we multiply with the first term. Dapat berapa? Dapat berapa yang ni? 2x standard 1. Okay, 2x minus 1. You nak buat tak number 2 and number 3 agak-agak?
No. You nak buat tak ni darab ni and then ni darab ni? Nak buat ke tak nak? Tak ya. Tak payah sebab dia akan mati. Okay, dia akan mati. Sebab you akan dapat 3 ekor ayam tolak 3 ekor ayam. Dia akan mati. Okay, so sebab kita darab conjugate. Jadi cadangan Mama Z. Okay, cadangan Mama Z. Okay, Mama Z undo yang tu. Yang tu kita tak payah buat. Kalau kita darab conjugate, yang depan darab depan, last dengan last. Yang ini dengan ni. Okey, yang merah darab merah. 9. Negatif 9. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau pelajar nak tanya. Mama, Ah, kalau 25 tu dia memang tak ada yang atas. ada sebab Mama dah factorize ni. Mama dah factorize yang ni. Okey nampak. Nampak dah? Okey. Gitu tak payah tanya. Jangan simpan dalam hati sebab sekarang ni tujuan kita bila kita ulang kaji, Mama sebagai pemudah cara. Adiwira ke? Adiwira. Dia kena jadi, lepas ni kena ada baju Adiwira dah, kena buat dah lepas ni. Okey. Lepas tu agak-agak kita mesti mematikan, ingat tak Mama ajar dulu buah kelapa, kita kena buang buah kelapa yang buruk tu. Okey. Dah ada ke belum faktor yang sama? Dah boleh potong ke belum? Belum. Belum lagi. Kita belum boleh potong. Okey. Kecuali bila Mama ringkaskan yang bawah. Okey, cuba kita nak kurangkan jalan kerja. Masa kita jawab exam, kita nak kurangkan menulis. Jadi Mama ambil yang ini, Mama ajak awak berfikir. 2x minus 1 minus 9. Jadi berapa? 2x+10. Okay. And then try to factorize 2. And then we have x minus 5. 5. Bolehkah? Faham ke maksud Mama Z ni? Sebab kita ke arah nak tulis yang ada markah. Kita tak nak tulis yang semata-mata nak tukar negatif 1 dengan negatif 9 ni buat jalan kerja baru, semata-mata nak tukar jadi 10. Kita tak mau membazir masa. Okay, so now we have limit x tend to 5 and then x minus 5 here and then x plus 5 square root 2x minus 1. Mama Z akan guna bahasa Inggeris yang simple. Takut you tak faham. Boleh senang je tak bahasa Inggeris Mama Z tak? And then here is 2 times x minus 5. Okay. Any common factor here? What is the common factor? X minus 5. Okay, x minus 5 here. We cancel out with x minus 5 here. After cancel out, and then you baru boleh substitute the value of x with 5. Lepas bunuh je, baru boleh ganti nilai. So now we have, look at the numerator. The first one, you substitute x with 5. So we have here 10. And then square root in the bracket. 2x minus 1 become 9, isn't it? And then plus 3 over 2. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Nampak tak macam mana jadi 9 tu? Nampak. And then square root 9 is 3. Okay, square root 9 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 times 10 is 60. And then we divide with 2. The final answer should be 30. Macam tu. Itu yang dalam video yang Mama Z bagi kat you all. Cuma I don't know you tengok ke tak sebab I tengok semalam you sangat pack semalam. You ada ujian UPS perakaunan, betul? Semalam? Yes. My neighbor pensyarah perakaunan. I tanya dia bila UPS 2, dia kata Rabu ni. So
That's why Mama Z tidak terlalu mendesak untuk air Selasa semalam, air Rabu semalam. Tidak mendesak you. Sebab I kesian kat you sebenarnya. Tu yang jadi adiwira mata-mata tu. Atas simpati itulah. Okay, 1A. Any question? Okay, any question? Boleh, kalau dapat soalan macam ni tahu nak jawab macam mana? Wah, Ya. contohlah kalau dia tak perlu mudah-mudah ni, dia masuk je 5 dalam tu persamaan tu. Boleh tak? Kalau masuk selalu tadi dapat IDF. Oh iyalah. Sebab kita test dulu. Kita ambil 5 second, the first 5 second untuk test. Kalau, and then you memang jalan kerja 5 second tu is compulsory. Sebab kadang-kadang when you substitute the value of X, actually you get the value. You dapat jawapannya contohnya 5. That is the answer. Bukannya dapat soalan terus conjugate, bukan. Step pertama, buat yang macam kawan kita kata tadi, I tak perasan nama apa yang naik tadi, I tak perasan. Haziq ke tanya, siapa tanya tadi? I tak perasan. So, tiba-tiba I pula bila cakap English. Kan dapat sweet je kan? Bila step yang pertama, substitute the value of X dengan berani. Kalau you dapat jawapan positif, negatif, zero, kita terima. Yang kita tak terima kalau kita dapat 0/0. That's why Mama Z come out with multiplying with conjugate. Orang putih kata gitu. Bukan saja-saja ni darat conjugate, bukan saja-saja. Tadi Mama dah buat tadi, Dalila kata, I think Dalila tadi, Dalila kata IDF. Okay. Is it clear number 1A? Sebab kita tak perlu rushing ni, sebab sekarang ni Mama Z nak memahamkan pelajar. Kita nak cuba sekali lagi gemilangkan KMKT. Mama, Ya. boleh terang yang purple tu? Yang bawah sekali, yang bawah. Yang bawah. Okay. So kat Yang sini pertama. Mama tukar warna Mama tukar warna hijau. Okay. So actually we start from here. Okay, look at the arrow here and arrow here. Okay, now bila kita kata we want to substitute add with 5. And then Mama Z ganti dalam ni. 5 plus 5. That's why Mama get here 10. And then Mama Z substitute here 2x. 2 times 5 is 10. And then 10 minus 1, we get square root 9. And then plus 3, Mama Z just follow here. Plus 3. And then this x minus 1 is cancelled out already. So the denominator now, the remaining denominator is 2. Okay, and then square root 9, when you press your calculator, we get here 3. Okay, and then 3 plus 3, we get 6. 6 times 10, that's why Mama get here 60. And then over 2, so the final answer should be 30. Clear tak yang warna purple? Clear dah. Okay. Khairina ke tanya? Ya. Ya, okay, good. So, tujuan utama kenapa saya membahasakan diri saya Mama, sebab saya nak suruh pelajar rapat dengan saya and then terang semua benda masalah yang dia ada walaupun benda simple. Supaya you tak segan nak tanya. Ini penting, Mama mula ulang kaji sekarang ni, penting untuk pelajar tidak berpura-pura depan Mama Z. Sebab rugi kalau Mama Z tanya faham tak? You cakap faham, tapi sebenarnya you tak faham, sangat rugi. So you kena jujur dengan Mama Z untuk diri you lah. Mama Z tak ke mana pun, ke sini juga. Okay, nanti bila kita jumpa, nanti Mama akan buat sesuatu lah. Bila depan mata senang Mama Z nak tengok you tulis tu.
Okay, so we go number 1B. Look at number 1B. Boleh nampak soalan Mama Z? Boleh? Button record tu mengganggu awak ke tak? Tak. Sebab dekat paparan Mama Z ni, record ni dekat soalan tu. Dia duduk luar. Yang awak punya duduk luar. Okay, so Mama Z takut tak nampak. So segala bahan ulang kaji you print out dari rumah supaya datang nanti kita boleh buat ulang kaji dengan, orang kata dengan lancar. Okay, soalan B. Given, okay, kalau dia bagi bentuk yang ada benda ni, kita panggil dia piecewise function. Fungsi cebis demi cebis bahasa Melayu dia. Sebab dia ada yang pertama, dia ambil kira tentang X kurang dari 1. Cebisan yang kedua, from 1 until 4. And then the last function, we start at 4 until the end. Itu maksud piecewise function. Alright, determine the value of M and N if limit X equals to 1 and X equals to 4 and the keyword here is exists. Kata kunci sekarang ialah exists. Okay, sebagaimana kita buat assignment, second assignment, kita dah buat tentang exists. So, we consider the first point which is X equals to 1. Okay, so Mama akan tengok, I akan tengok yang pertama X less than 1. And then the second one is X more than 1. Okay, which one is from right? Which one is from left? Yang mana satu dari kiri? Yellow color or blue color? Yellow. Okay, oleh kerana tandanya X kurang dari 1. So the yellow color represent X 1 from left. And then the blue color, kita kena baca daripada X dulu tau. X more equals 1 means this is 1 from right. Okay, ada soalan dulu tak untuk macam mana nak tentukan from right and left ni? Mana? Boleh ke tak nak dapat detect yang mana kiri, yang mana kanan? Mama tunjuk. Saya tunjuk sekali lagi Okay, so saya tunjuk guna sedikit gambar rajah. Okay. Sebab bila duduk dalam keadaan macam ni, kita nampak yang mana kiri, yang mana kanan. Okay. And then, let's say this is number 1 and then this is number 4. Okay, Mama rujuk pada soalan lah. Okay. Sekarang ni Mama nak isi nilai yang warna biru dulu. Okay, maksudnya Mama sedang buat X less than 1, betul? Warna biru tu? Betul. Ya. Okay, cuba baca fungsi X less than 1. 2X. Mana satu? 2x. 2x. Bolehkah? Okay, now Mama consider from 1 until 4, which is yellow color. What is your function? M set X tambah N. M set X plus N. Macam tu. Now we consider pin belacan. Pin belacan. Pin belacan tu adalah X more than 4. What is your function? X plus 1. X plus 1. Which one is better? Yang Mama ajar sebelum ni ataupun yang warna-warni sekarang? Yang mana you rasa lebih selesa? Warna-warni. Okay, so
Start from today, kalau Mama jumpa soalan macam ni, Mama akan buat warna-warni. Sebab you nampak, I nampak pelajar account dia nampak benda yang comel ni. Berbanding Mama Z orang engineering nampak less than left, greater than right. Mama Z macam tu saja. Sebab Mama Z bukan orang seni. You all orang seni, you akan nampak benda macam ni lah yang warna-warni sekarang. Okay, now you kena consider kalau Mama Z buat simbol kat sini warna purple. Sekarang Mama Z consider warna purple. Bila dia kata dia exist, maksudnya limit x approaches 1 from left is equal limit x approaches 1 from right. Bila ada perkataan exist. Okey, sekarang Mama Z nak isilah. Nilai limit tu kena isi. Okey, Mama Z nak isi nilai sini dulu. Okey, 1 from left. What is the function? 2x. Biru atau kuning? Biru. Biru. And then you put here 2x. And then x approaches 1 from right. Which one? M set X tambah M set x plus n. Okay. This one, okay, we refer at point x equals to 1. Kita baru buat yang ni. Kita boleh teruskan yang satu lagi. Contohnya Mama Z tulis kat sini. Now we want to test at point 4. Okay, the word exists here. So we can write limit x approaches 4 from left is equals to limit x approaches 4 from right. And then which one is 4 from left? Kuning or pink belacan? Yellow. kuning. Okay, so n square root x plus n, and then 4 from right, X plus 1. x plus 1. Okay, sampai sini boleh ke tak? Boleh. Boleh? Boleh. Okay, so lepas tu pelajar bebas lah nak ganti dalam mana. Contohnya kalau pelajar continue x equals to 1. So now you substitute the value of x with 1. So here you get 2 times 1 is equals to m square root 1 plus n. So you can simplify 2 is equals to m plus n, which is this is your first equation. You got it? Ada. Boleh? Baik kau? Tak apa, ada soalan tanya, jangan sipir. Kiranya Mama kan dia jadi macam satu equation lah ni. Dia akan jadi equation, tapi cluenya oleh kerana soalan minta 2 nilai, cluenya awak akan ada 2 equation. Dan kita kena buat simultaneous equation. Sebab itu cikgu kita ajar tajuk equation ni dari sekolah menengah. Sebab dekat matrik Mama Z tak ajar dah equation ni. Okay. Now we go to the second point. We substitute x with 4. Okay, now we are here. We substitute x with 4. So we get m square root 4 plus n is equals to 4 plus 1. 2m plus n is equals to 5. This is the second equation. Boleh ke? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. So Mama akan tulis equation 1 dekat-dekat sini. Equation 1, m plus n is equals to. Mama tulis dekat-dekat supaya awak nampak n boleh dimatikan. Perasan tak? N ni dengan n bawah ni boleh mati.
Perasan. Perasan ke tak? Macam mana nak suruh dia mati? Nak tolak ke nak tambah? Tolak. So kita buat the second equation minus the first equation. So Mama buat yang warna biru dulu Tengok betul-betul pergerakan ni sebab kita belajar secara maya. 2M tolak M. Berapa tinggal? M. Tinggal 1M saja. N tolak N mati. And then 5 minus 2. We get 3. Therefore, the value of M is equals to 3. Macam mana Mama nak dapatkan nilai N? Ganti M jadi 3. Okey, Mama ganti nilai M ni dengan 3. Okay, now we have 2 is equals to 3 plus N. Therefore, your N is equals to -1. Or you can write N equals to -1. Okay. Cuba tengok jawapan yang Mama Z bagi dalam skema tu, betul tak? Nilai M3, N -1. Betul. Betul. Okay, so Mama Z kecilkan paparan ni. Kita bagi peluang pelajar berterus terang kat mana tak boleh. Kat mana rasa tak boleh? Boleh berlakon? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang soalan seterusnya pelajar tengok soalan nombor 3 dulu boleh? Sebab saya tak nak spoilkan mood pelajar dengan soalan nombor 2. Saya pujuk pelajar soalan nombor 3 dulu. Proses memujuk ni adalah kepakaran Mama Z lah. Supaya kalau buat nombor 2 dia jadi spoil. Ni baru setengah jam pertama. Kalau buat nombor 2 habis spoil. Lagi balance tu kan, sangat rugilah. So Mama Z cuba bawa awak kepada benda yang senang dahulu. Nombor 3. Okay, look at number 3. Okay, each month the average cost function and the revenue function in ringgit of a company that manufacture computers are, okay, dia bagi kat kita ada C bar kat sini. Okay, and then the second function is revenue function. Okay, so A, what is the price function? Okay, untuk price ni, Mama Z label, this is number 1, this is number 2. Untuk kita dapatkan price function, we must refer number 1 or number 2. 2. Okay, we refer number 2. Ayat ini siapa yang masih baru, tak apa, ada masa yang sangat banyak lagi. Okay, so because revenue, we can find revenue by using formula price multiply with the quantity. That's why when you want to find the price, okay, you want to find the price, now the price become objective function, the price becomes subject. Price equals to revenue, we divide with quantity. Sebab itu bila nak cari jawapan A, kena rujuk nombor 2. Okay, and then the revenue given by the question 4,000x minus 20x square divide with quantity. Macam mana nak tahu quantity? Senang saja. Awak tengok nilai dalam kurungan ni. Huruf apa? X. So your quantity is X. Kalau dalam kurungan ni huruf Q, your quantity is Q. Okay, now we want to simplify. Price function, we write small letter of P and then bracket X, represent price function, is equals to 4,000x divided by X, we get 4,000. And then 20x squared divided by X, we have 20x.
So this is price function. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Boleh tanya, jangan malu. Kalau pelajar tanya, Mama, boleh tak kita nak congak daripada nombor 2? Kita congak dalam kepala kita, 4,000 X bagi X dapat 4,000, 20 X kuasa 2 bagi X dapat 20 X. Dia main gerak-gerakkan bulu mata dia je. Ada setengah pelajar dia sangat bijak. Dia gerak-gerakkan bulu mata siap. Okey, kalau soalan subjektif mulai tahun awak, sebab iaitu Mama Z dah janji dengan ketua pemeriksa, akan ajar step by step. Sebab kalau ikutkan ketua pemeriksa, tidak boleh ada jawapan akhir tanpa jalan kerja. Tak boleh hantar bulu mata yang kedip-kedip tu. Jalan kerja mana? Ni bulu mata saya. Tak boleh. Dia kena ada bukti yang pelajar buat jalan kerja yang warna biru ni. Mesti ada jalan kerja ni. Barulah layak dapat jawapan akhir. Itu permintaan ketua pemeriksa tahun sesi lepas. Dan Mama Z janji tahun ni Mama Z akan tekankan betul-betul supaya tahun ni pelajar tak ulang kesalahan yang sama. Okey. Mama Z buka pada soalan, mungkin benda ni benda baru. 3A okey? Okey. Okey. Lepas ni adalah WhatsApp personal tu, tak payah. Tanya selalu. Sebab mungkin daripada yang awak tanya, kawan awak pun sebenarnya nak tanya tapi malu. Jadi boleh banyak pahala tu. Awak pencetus kepada revolusi. Pencetus. Okey. So kalau okey tak ada masalah, kita husnuzon, pelajar faham 3A. So Mama nak pergi kepada 3B. Cost function. Okey, nak dapatkan cost function, Mama Z nak rujuk nombor 1 ke nombor 2? 1. Kita akan rujuk nombor 1. Okey, so Mama Z buat B kat sini. Okay, before this, C bar is equals to C V divide with quantity. This is formula. So macam mana Mama Z nak jadikan C sebagai subjek? C is equals to C bar darab dengan quantity. Kena pandai main-main dengan rumus. Okay. So C bar diberi dalam soalan. Okay, given by the question, C bar is 6,000 over X plus 1,000. And then we multiply with the quantity, and then the quantity represent X. And then when we expand, okay, we expand everything here. The first term, we multiply with X. So you will get 6,000. And then the second term, multiply with X plus 1,000X. So this is your cost. And then function, you put in the bracket X. Okay. Any question? 3B? No. No question. Okay. Kita pergi kepada 3C. Okay. The keyword is profit. And then the second keyword is marginal. Okay. So untuk soalan C, profit sama dengan, okay, profit is equals to revenue minus cost. Dalam ekonomi, hasil tolak belanja. Dalam ekonomi. Dalam matematik, pi is equals to revenue minus cost. And then, okay, based on the question, revenue is given. Okay, revenue is given as 4,000x minus 20x squared, which is number 2 here. Number 2.
and then minus with the cost. Kat mana nak dapatkan cost? Soalan B. Jawapan B tadi. Okay, jawapan B tadi kita dah kira cost. So your cost is 6,000 plus 1,000x. So this is your cost. And then we rearrange. Okay, kita susun comel-comel. So it's become negative 20x squared and then minus 3,000 or 5,000? 3,000. 3,000 because we deduct. Kita tolak tu, kita bukan tambah. 3,000x and then minus 6,000. Mak, So this one, ya? yang tu kan plus 3,000 kan? Oh saya buat, okay, thank you. Oh, itulah. Dah ada pesan ke pelajar tu kan? Salah. Plus 3,000x minus 6,000. So this is, sebab soalan tanya function kat belakang ni, this is profit function, mama kena buat bracket x. This is profit function. But the question C asks about margin profit. So margin profit sebenarnya adalah proses pembezaan. Therefore, the margin profit mean d pi dx is equals to, ingat lagi pembezaan? Ingat Cuba bezakan hak ni dulu step by step, slow and steady. Dapat berapa? negatif Negative 40. 40x. Negative 40x plus this one? 3,000. 3,000. 3,000. Okay, this is margin profit function, or we can write like this. This is profit. Margin mean we have tanda kat sini, tanda. And then profit you put in bracket x is equals to negative 40x plus 3,000. Mama, Ya? dia ada juga ke tanya profit saja? Biasanya dia terus dengan function, profit function. Bukan, maksudnya tak ada margin lah, dia nak profit. Ada. Kena berhenti sampai tu je lah kan? Kalau Yang dia beza. tanya profit saja, berhenti dekat bintang ni. Kalau mama sedang buat sekarang ni margin profit, mama kena sambung lagi. Itu kalau section A dia tanya yang simple. Tak simple juga ni kan, kalau kita first time belajar tak simple ni. Tapi bila Mama Z buat ulang kaji set B nanti, pelajar akan jadi, oh, nombor 3 memang soalan ni je rupanya. Nombor 1 memang soalan limit rupanya. Oh, nombor 2 tajuk differentiation sahaja. Itu kalau format soalannya adalah subjektif. Kalau soalannya adalah objektif, kita akan buat ulang kaji lagi untuk soalan objektif. Kalau subjektif, kita akan mula set A, B, C, D, E, F. Ni kalau soalan tu keluar subjektif. Kita prepare, well prepared sebenarnya KMKT. Kalau soalan tu soalan objektif, kita dah ready set 1, set 2, set 3, set 4 and set 5 untuk pelajar. Jadi kalau pelajar kata dia tak cukup soalan tu, bohonglah. Dia dah sebenarnya ada banyak soalan, ni baru dari KMKT. Mama tak ambil lagi daripada kolej lain. Dan one day pelajar akan tanya, Mama ada lagi tak soalan? Sekarang you tengok, oh banyaknya soalan Mama, nak buat mana so ni, nak mati serah. Sekarang, bila minggu yang ni baru 11, minggu yang ke-16 awak dah kehabisan soalan. Sebab kita akan buat bersama-sama. Okay. Any problem number 3? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Untuk section A, Mama Z masih berhutang nombor 2 ni. Masih berhutang nombor 2. Mama nak masuk section B, which is section B, apa ayah nak sebut section B?
Section B ni dia agak tinggi sedikit soalannya. Tinggi sedikit, kita panggil dia C1, C2 and C3. Yang kita buat tadi, hok senang-senang tu, hanyalah C1 and C2. Okay, we look at C3. Okay, this is section B. Okay. Soalan pertama, dia akan keluar daripada chapter 1. This is chapter 1. Okay, 1A tu, masa awak baca soalan tu kan, apa you rasa? Rasa senang ke? Rasa nak mari matrik lalu ke? Rasa nak vaksin dos ketiga ke? Lagu mana awak tengok? Awak besar sikit, kau tak nampak. Apa perasaan? Soalan 1A. No feeling. No feeling. Siapa rasa macam artis kan? I no comment. Gitu. Macam artis kita. Sepatutnya apabila pelajar dapat soalan, awak jangan bencikan lon tu. Ni pelajar daripada dulu mama ajar, nampak lon mama. Saya benci lon. Pusing nak tengok soalan lon, malah nak jawab. Kita kena mulai tahun ni, sepenuh tahun COVID ni, kita jangan benci. Kerana kadang-kadang lon ni kita nampak dia susahkan kita, sebenarnya dia akan membantu kita nanti. Kita pujuk diri kita lon ni. Kita pujuk diri lon ini sebenarnya adalah log and then the base is E. Is equals to 5. And then add tinggal. Add tinggal boleh. Ada add situ. Jadi tempat lon ni yang awak tak suka tu, mama dah tukar benda yang senang, which is, this is log, base, natural. Base E. Kalau pengiraan gunung berapi pun, dia punya, apa, kalau gunung berapi dipanggil apa skala dia? Skala Richter. Gimana juga? Kita, berapa pengetahuan awal je ni. Kalau gunung berapi pula, gempa bumi, mama sebut gunung berapi tadi. Gunung berapi. Silap. Kalau gempa bumi, kalau dia kata dengan gegaran magnitude 6.2 skala Richter dia sebut. Ada dengar tak? Ada. Dia akan guna skala Richter. Natural law ni lebih kepada tentang gegaran macam itulah. Natural law. Benda tu benda yang terjadi kepada bumi kita. Tapi di Malaysia ni dia buat tak tahu sebab tak ada gunung berapi. Tak ada gempa bumi. Okay, kalau di Indonesia benda tu sangat besar lah dia ambil tahu. Okay, sekarang ni Mama Z nak tinggalkan X kat sini. Apa jadi pada E? E kuasa 5. Okay, E akan datang ke sebelah kanan. Dia akan angkat 5. So pelajar ada dua pilihan lah. Okay, sama ada nak tinggalkan jawapan begini ataupun nak kira. Okay, macam mana nak kira sekejap? Nak kira, Mama, macam mana nak kira? Okay, nak kira E, Mama tengok E ni ada warna kuning. Nampak ada warna kuning? Jadi pelajar kena tekan shift, tekan lon. Lepas tu dia buat tanda petak kat kita. Dekat petak tu kita letak nombor 5. And then press sama dengan. Okay. Ataupun boleh terlafaz ke Mama tu. 413 dah. 413. Betul tak jawapan Mama? Betul. Jadi kita kena sama ada awak nak tulis jawapan yang atas E kuasa 5 betul. Kalau awak nak tulis 148.413 pun betul. Tetapi Mama nak ingatkan kepada pelajar, apabila awak tulis nombor dalam bentuk desimal, bilangan desimal belakang ni bilangan ni awak kena patuhi arahan soalan. Kalau dia nak 3, kena tulis 3. Kalau dia nak 2 decimal places, kena buat 2. Kalau dia nak 1 decimal places, kena buat 1. Itu bahayanya kalau awak tulis jawapan dalam bentuk decimal point.
Kalau nak selamat, kalau Mama Z akan tinggal dalam bentuk E kuasa 5. Nanti Mama Z akan teruskan selepas kita tahu pattern soalan sebenar. Sekarang ni Mama Z ajar semua. Okey, ada soalan nombor 1A. Adakah dalam soalan dia macam menyatakan suruh tulis dalam bentuk decimal point tu? Ada. Ada. Bila kita buat set F nanti ada. Mama salin set F tu soalan sebenar. Dia memang tulis kat situ, write your answer in 3 decimal places. Tiba-tiba bila Mama marking, pelajar tu tulis, dia tulis sepenuh-penuh kalkulator dia. Mana kalkulator Mama tadi? Kalkulator Mama tadi, ni, dia salin semua. 148.413 1591. Dia salin belakang. Dia dapat J kosong. Tak ada markah kat dia. Sebab dia tak jawab soalan. The answer should be in 3 decimal places. Sebab soalan diminta. Soalan meminta. Kalau soalan tidak nyatakan, pelajar bebas. Okay, bebas. Macam mana nak tulis bebas. Nanti kita akan pergi further lah yang itu. Sebab yang ni baru set A, kita baru nak perangat dulu pelajar. Okay, now look at B. 1B chapter berapa? Index. Tajuk indeks, tajuk 1. 1. Jadi awak kena ingat, section A tadi, soalan nombor 1 dia mula dengan tajuk 7. Nombor 2 dia tajuk 9, tajuk 8. Nombor 3 dia tajuk 9. Okay. Section A tadi, dia ada 3 soalan, bab 7, bab 8, bab 9. Section A. Sekarang kita sedang buat section B, soalan nombor 1, chapter 1. Soalan nombor 2 nanti, chapter 2. Soalan nombor 3 nanti, chapter 5. Lepas tu chapter 8. Lepas tu chapter 9. Mana pergi chapter 3? Assignment. Kita dah buat UPS, kita dah buat assignment. Tak ada dah dalam exam final. Chapter 4? Assignment kok. Assignment juga. Chapter 6? Tak ada ni chapter 6 ni. Mana chapter 6? Assignment. Jadi yang masuk exam cuma bab 1, bab 2, bab 5, bab 7, bab 8, bab 9. 3, 4, 6 tak masuk exam. Itulah dia indahnya exam final. Kalau kita tak buat latihan, kita tak tahu. Okay, 1B. Okay, so Mama Z tengok yang ini adalah, sekejap Mama Z undo, Mama Z nak besarkan skrin ni supaya pelajar nampak Okay. Okay, so yang ini Mama Z nampak, dia adalah kompleks. Banyak sangat. Yang ini pun kompleks. Dan Mama Z panggil hari tu payung. Ingat lagi tak perkataan payung masa Mama Z ajar bab 1? Okay, Mama Z guna perkataan payung. Masa tu kawan awak tak pindah ke IPG lagi. Ada yang kawan pergi IPG tu kan. Okay. So yang ini Mama Z nak pecah. Dia akan jadi 3 power X multiply with 3 power X. Dah jadi berapa X? 2X. Dah jadi 2X. So masih tinggal nombor 2 ni lagi multiply with 3 power 2. Baru selesai. Okay, so Mama Z ulang. Mama Z ulang. Okay. Boleh faham tak macam mana dapat yang biru tu? Boleh faham tak dapat yang biru macam mana?
Boleh. Boleh. Okey. Mama Z teruskan. Tak boleh bagi tahu, kita ejah. Tambah 3 kuasa X darab 3 kuasa 3 tolak 10. 10 ni jangan cerai dia lah sebab dia tak ada X. Yang ada X je yang ada masalah, kita panggil kita. Yang ada X yang masalah. Yang tak ada X tu kehidupan normal. Orang tak sakit tak payah pergi jumpa doktor lah. Gitu. Okey. Sekarang ni Mama Z nak tanya, warna kuning ni settle ke tak settle? Warna kuning. Settle. Baik Okey. Zawanah pergi bank tadi. Siapa? Yang masuk lewat tadi dah masuk ke belum? Yang ada PM Mama tadi? Yang kata lewat sikit masuk. Dah masuk ke? Imran ke? Dia ada WhatsApp Mama tadi. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Okey, tak apa. Yang ni Mama Z record tapi nanti kalau kelas face to face, memang you kena jumpa Mama Z depan-depan. You boleh tengoklah Mama Z tinggi ke rendah ke apa. Masa tu lah. Okey. So, tak ada masalah. Yang kuning tak ada masalah. So, sekarang ni Mama Z nak menggantikan benda yang susah ni kepada benda yang senang. Okey, so Mama Z gantikan 3 kuasa X ni kepada satu nilai yang senang. Kita belajar masa kindergarten dulu. Mama Z nak ganti dia dengan huruf A. Pelajar you nak buat huruf B, huruf Y ikutlah. Tapi Mama Z suka buat huruf A sebagai motivasi kita untuk dapatkan A matematik. Lepas ni pelajar tak boleh makan McD dah. Boleh? Dengan Mama Z jangan minta suruh belanja McD dah. Sebab Mama Z kata Mama tak nak McD, Mama nak Mac A. Baik? Mama belanja McD Mama akan kata no. Kenalin hai. Bukannya sebab apa, bukan. Sebab saya tak nak awak sebut McD tak nak Mac A gitu. Jadi perwakilan pun Mama akan buat A sebagai motivasi lah sebenarnya. Motivasi budak-budak kita panggil biar nampak A. Jadi bila A, dia akan jadi sebutan yang pertama ni, sekarang ni dia akan jadi A. Yang kedua ni pun akan jadi A. 3 kuasa 2 tu adalah 9. Tambah A. 3 kuasa 3 tu 27. Tolak 10 sama dengan 0. Gitu. Dia jadi mula-mula. Okey, cuma tak comel. Kedudukan dia tak comel. So kita akan susun, dia akan jadi 9A kuasa 2 tambah dengan 27A tolak 10 sama dengan 0. Okey, cuba awak ambil masa seminit untuk faktorkan ni dengan selesaikan nilai A dulu. Cuba faktor. Dapat berapa lepas faktor? Okey, cara faktor ingat ke tak ni? Guna kalkulator. Tengok jadi macam mana. Jangan guna minda banyak sangat lah, guna untuk subjek lain. Matematik ni ada kalkulator. So sekarang ni contohnya nak faktor, tekan button mode. And then you press number 5 for equation. And then we try to find quadratic. Quadratic is number 3. And then you insert the value. The coefficient of A squared is 9. And then you press equals to. The coefficient of A power 1 is 27. And the last one, the coefficient of A to the power of 0, which is negative 10. You insert everything here. And then your first answer is 1/3. Nak terangkan 1/3? 3A tolak 1. 3A minus 1. And then the second value, this one. So we have 3A plus 10. So the second value is 3A plus 10.
based on your answer in calculator. Ayat ini. And then we modify. Over 3 mean 3. 3A. Before this, Allah laju. 1 over 3 mean 3A. Okay, so the first answer, A equals to 1 over 3. And then the second answer is A equals to negative 10 over 3. Yang ni sama dengan kalkulator tadi. Tapi soalan suruh kita cari the values of X. Tapi sekarang I dapat nilai A. Macam mana I nak tukar A to become X? Ingat tak ni perjanjian kita ni? Equals to X. Kita guna balik. Okay, now you have 3 power X equals to 1 over 3. And then 1 over 3 is 3 to the power of negative 1. From that, we compare the power. So you will get your X is equals to negative 1. Okay, Mama dah guna yang ini. And then the second one, we try to solve. We try 3 power X equals to negative 10 over 3. Okay, we try. Okay, jangan salih lagi. Mama nak ayat ni. We try. And then we try to log to the both side. Okay, we can write log here. Mama tulis tapi Mama malu ni tau. Merah muka. Tapi Mama tulis untuk pelajar. Acu kita try tekan calculator. Tengok Sekejap. Shift clear. Clear all. Okay, Mama nak try tekan yang ni deh. Yang warna kuning ni deh. Sebab tu Mama kata kita malu nak tulis. Tapi kita kena tunjuk dekat pelajar. Log. Bracket, negative 10 over 3. Close. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok betul-betul. Ready? Dapat apa tu? Maths error. Maths error. Sebab kita dah belajar 5 perkara sebelum 5 perkara. Negatif. Dalam 5 perkara tu ada log. Apakah kelemahan log? Tak boleh negatif. Dia tak boleh negatif. Kita pun dah tunjuk, Mama pun dah merah muka tunjuk kat awak benda yang tak boleh ni. Tunjuk juga untuk membolehkan pelajar faham kenapa dia tak boleh. Jadi sebab itulah semasa Mama ajar tajuk 1, and then I write here in bracket, this one is rejected, or I put here NA, which is not acceptable. Not applicable and not acceptable. Ingat lagi tak Mama tulis NA? Ingat? Right. But at that time, Mama tak bolehlah sebut 5 perkara sebelum 5 perkara sebab masa tu baru lagi kita jumpa bulan 7 tu. Kalau sebut 5 perkara sebelum 5 perkara, ramai dah pelajar IC bawah berhenti matrik. Jadi bila dah habis semua tajuk, Mama ulang kaji, baru Mama akan sebut semula apa yang kita perlu ada dalam tajuk 1. Okay, kenapa Mama membuang nombor negatif itu? Kerana bila nak selesaikan, Mama Z kena guna log to the both side, and then perut untuk log tidak dibenarkan negatif. Kalau you ingat balik 5 perkara sebelum 5 perkara. Okay. Any problem tak soalan ni? Atau boleh tanya kalau masih perlu Mama terang? Is it okay? Ataupun lagi membuatkan awak nak dapatkan dos ketiga bila Mama terang ni? You jangan risau. Ada satu stigma pelajar. Dia mula rasa cuak, dia rasa macam dia tak faham semua benda apabila Mama buat ulang kaji ni. That one is normal. Normal. Siapa pun bila belajar, dia akan lupa tajuk yang lepas. Itu tugas Mama Z buat ulang kaji ni. Nak ingatkan pelajar apa yang belajar. Okey, orang santai je. Alin kata santai. Tak apa.
Okay, ready? Mama Z nak pergi. Masih lagi berhutang iaitu kita tengok kalau kita kecilkan kita masih lagi berhutang yang atas sana. Yang sana bila dekat nak ending nanti Mama akan ajar. Ini baru 1 jam yang pertama. Okay, look at number 2. Look at number 2. Kita pernah buat inovasi Gola. Kan pelajar grup Hajar rasanya Gola. Betul Hajar? Hajar ada? Hajar? Hajar. Ya. Hajar. Hajar mesti jawab tak buka mic ni. Mute tu Hajar, mute. Susan. Open mic. Husnuzon. Kena husnuzon lah. Dia jawab tapi dia tak ingat buka mic. Husnuzon. Nanti dia WhatsApp Mama tu nanti. Tak apa, kita denda yang nyanyi. Okey, soalan nombor 2, bab berapa Mama kata tadi? Bab 2. Bab 2. Kita nak buat ulang kaji bab 2 pula ni. Okey, kita try tengok soalan, jangan risau. Yang pertama dia kata dia nak jawapan dalam bentuk solution set. Dia minta solution set. Lepas tu kita tengok soalan kita belum dipermudahkan. Okay, so we expand everything. Let's say here we have 4x squared plus 13x minus 33 less equals 2 minus 8x squared. Any problem? The red color? Ada problem tak? Tak ada. Tak ada And then, okay, this one warna kuning. Mama bawa ke sebelah kiri. So we have 12x squared plus 13x minus 35 less equals 0. Any problem? Hani? No. Okay, no problem. Boleh dah catch outputin nama Mama sikit-sikit nak ambil muat dah kan? Okay, so we try to press your calculator here. And then mode, and then number 5, and then number 3. So your coefficient of x squared is 12. Coefficient of x power 1 is 13, and then the coefficient x power 0 is negative 35. So your answer is, macam mana nak tulis jawapan ni? 4x kuadrat 5. 4x. Okay, we have 4x minus 5. The second one? 3x plus 7. 3x plus 7. Okay. Sampai situ dah. Factorize completely and then we choose either positive number line, table of sign or graphical method. Which one is the best for you? Hak mana hak rasa mudah? Grafik. So sini Mama Z buat bintang sutir that a star represent you. Now you choose a best method for you to solve these inequalities. So let's say pelajar memilih graphical method, smiling curve or set curve? Smiling curve. Smiling curve. And then we have lukis macam tu. Okay, yang pertama Mama kena lukis gitu dan gelap. Kenapa tiba-tiba lukis gelap? Equal. Kenapa lukis then circle? Because here we have equal sign. Okay, and then we have two values. The first one is 5/4. The second one is -7/3.
Okay, where is your region? Going Bottom. up or going down? Going down. So your region is going down. Gini, awak jangan tak tanya soalan sebab takut kena cakap orang putih. Awak cakaplah bahasa gapo pun Mama Z je nak kena cakap orang putih. Any question? Ada tak masalah ni step Mama buat ni? Faham ke kenapa Mama Z lorek kat bawah? Lebih kecil. Sebab lebih kecil. Okey, sekarang Mama Z nak represent the final answer in solution set. The word set mean you must put in the curly bracket, or we call the correct word is curly braces. Tapi takut lain pula bunyi dia. Tak apalah, Mama tukar. Curly bracket. Kena ada curly macam ni kalau dia nak set. And then X double dot. Tapi soalan tahun lepas dia guna bukan huruf X, dia guna huruf C. Macam kelakar, tapi itulah kenyataan tahun lepas. Dia guna huruf C. X double dot, and then your region is between, not between, is start from -7/3 until 5/4. And then ada tanda equals tu. Okay, so this is final answer for question 2A. Any question? Apa-apa saja nak tanya Mama Z. Mama Z ready untuk menjawab. Mama Z dah study semasa cuti seminggu hari tu. Pelajar tak tahu dia buat apa seminggu tu kan, tapi Mama Z study. Okay, boleh tak? Boleh Mama. Yes. Boleh. Okey, kalau boleh Mama terus kepada bab 2 yang lain, nombor 2B. Okay, which is gola. Okay, first Mama Z kena rearrange the way we write the question. Okay, apa benda yang Mama Z nak ubah agak-agak? Soalan ni, apa benda Mama Z tak berkenan ni? Tanda tu Kena buat triangle dulu. triangle. 4 minus 3x more or less? More. More. More equals to 4 plus 5x. Tu step pertama kita. Which is goal. Okay, kita kena ingat goal. Sebab kita buat inovasi, goal lah. So bila dapat soalan ni, you kena tengok tiang goal dulu. Lepas tiang goal, awak kena tukar goal itu menjadi gola. Tengok balik video inovasi. So now your question goal ataupun la? Go ataupun la? Go. Go. Your question is go. Because the sign here is greater than. Tu penggunaan inovasi kita. Kita buat, kita guna. Okey, tak nampak. Biarlah yang tu ya. Yang tu soalan tadi gitu. Jadi kita akan buka triangle ni. First, positive 4 minus 3x more equals 4 plus 5x. Yang dalam kerja ni awak jangan tiru kolej lain. Kolej lain dia buat lain. Kolej kita buat inovasi, garanti betul. Mama nak tulis O ke N? O. Kita tulis R. O sebab tadi. Mula. Yeah. N. O R. ke N? Alright. O. Sebab R. tadi go. Kan go kena guna or lah. O. Tu inovasi tu. Gitu. Jadi kat sini kena guna or, and then the second definition is negative 4 minus 3x more equals 4 plus 5x. Itulah penggunaan gola. And then Mama akan selesaikan yang di sebelah kiri dahulu satu persatu. Okey, yang ini
Kosong lebih besar sama dengan 8x. X lebih kecil sama dengan 0/8. Kosong susah nak tengok terbalik. X kurang sama dengan kosong. Mama Z buka kepada soalan. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Mama pergi kepada yang sebelah kanan. Okey, yang sebelah kanan kita expand. Okay, expand the negative sign first. So we have -4 positive 3x more equal or ataupun greater equal. Greater equal 4 plus 5x. So now this one become -8 and then this one become 2x and then x less equal -4. Betul ke? X less equal -4. We rearrange because pelajar tak biasa kalau X duduk belakang. So, Mama buang ego Mama, Mama follow student. We put X as a subject. The first one, X less equals 0. And then the second one is X less equals -4. Any question? Sampai level ni okay? Okay. Panjang tu ikhlas tak tu? Okay. Okey lah. Kalau anak Mama Z maksudnya benarnya tak okey tapi okey lah. Beres? Beres. So kita akan guna sebab ada or memang kena guna pembaris lah. Kalau ada or kena guna pembaris. Jangan guna lukisan senyum dengan masam sebab lukisan senyum dengan masam khas untuk kuadratik. Mama nak tanya deh. Tak guna pen merah baru pelajar nampak. Baru pelajar dia kena make sense tau. X ni kuasa berapa ni? 1. Jadi awak tak boleh lah, Mama saya nak guna hak ni. Tak boleh sebab hak ni untuk kuadratik dan kita ni linear. Ni kuasa berapa ni? 1. Jadi sebab tu Mama kata kunci dia bila ada O dengan N ni, Mama kena guna pembaris. Kerana Mama kena hasilkan garisan lurus. Okey, kita buat garisan lurus. Okey, yang pertama we have -4 and then we put here -4 and then the biggest one is number 0. So first, yang ini X less equal 0. So let's say we have green line here. Less equal. So we put here then circle. And then because this is linear, so we need ruler. Okay. Just put an arrow to represent keep going forever. Okay, this line is keep going forever. And then the second line, we start from -4. Let's say Mama Z guna the blue color. We start here. Nampak ke warna ni? Nampak. Blue color and then circle. This is less equals means start from -4 until the end. Okay. Barulah Mama Z guna perkataan or. Or kita kena cari kesatuan. Jadi kesatuan di antara kedua-duanya. Kita tengok dulu soalan. Dia minta tak dalam bentuk apa tadi soalan nak? Ada tak dia minta dalam bentuk set? Soalan B. Cuba baca soalan B. Dia tulis apa tu? Dia cakap solve sahaja. Jadi kita bebas menulis jawapan macam mana. Jadi jawapan kita adalah X kurang sama dengan 0. Okey, ada soalan untuk jawapan 2B. Okey, Mama Z buka kepada soalan.
Ada soalan tak? Tak ada Mama. Tak ada. Okey, settle nombor 2. Okey, kita pergi kepada yang tinggi sedikit. Okey, saya cuba dulu nombor 3 ni. Baru saya masuk yang tinggi nombor 3 dulu. Nombor 3. Saya rasa yang biasa. Tapi kalau pelajar rasa dia tinggi, bagi tahu, kita cuba slowkan. Slowkan. Okey. Dia sebab kita dah biasa mengajar, kita rasa benda ni senang. Pelajar first time mungkin dia rasa susah. Okay. 3A. State the domain and range of F. Dia tanya function F. So you just copyright Fx. Copy down patutnya. Fx equals to x square plus 1. And then we have condition there, x more equals 0. So Mama nak jawab soalan A dulu. Domain F adalah, okey, perkara yang keberapa ni? Perkara pertama apa Mama buat itu? Pecahan. Kita tak ingat dah? Perkara pertama pecahan, nanti kena tengok balik nota. Print out sebelum masuk matrik tau. Perkara yang kedua, cert. Perkara ketiga, log. Perkara yang keempat, lon. Perkara yang kelima, condition. Selain daripada yang Mama sebut, domainnya ialah negative infinity, infinity. So soalan Mama. Soalan kita ni, perkara yang keberapa? 5. Perkara yang kelima. Sebab dia bagi condition dekat belakang. Dia bagi condition. This one we call condition. Jadi domain kita adalah condition kita sendiri, which is we start from number 0 until the end. 0. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Boleh ke? Kalau boleh Mama Z nak pergi pada range ni. Okay, Mama Z pergi kepada range. Okay, yang pertama tadi Mama Z just tengok condition. Daripada condition terus dapat dia punya domain. Untuk mencari range, Mama Z akan tulis betul-betul nilainya adalah X kuasa 2 tambah 1. X tu sebenarnya adalah X tambah kosong. Tapi kosong orang tak tulis, itu yang jadi X kuasa 2. Tapi bila you jadi student Mama Z akan ajar you menulis nombor kosong tu. Okey, untuk cari range, Mama Z kata, we must focus on 2 location. Okey, location yang pertama kat mana nak tengok? Dalam kurungan. Dalam kurungan ataupun depan kurungan? Depan. Depan kurungan. Location kedua? 1. Belakang ni. Nanti ingat balik Video yang Mama Z ajar awak ni, cikgu pensyarah kawan Mama Z daripada Pinang, dia guna pendekatan yang sama untuk mengajar. Sebab kawan saya kata tu, wow, lebih senang. Kalau orang lain guna lebih senang, kalau Mama Z ajar pelajar sendiri, harapnya pelajar Mama Z pun guna dengan senang lah. Okey, 2 lokasi kena tengok. Mama Z betulkan. Okey, mungkin salah tadi. Lokasi yang perlu kita bagi tumpuan ialah in front and at the back. Okey, yang daripada in front represent, tanda apa tu kat depan tu? Positif. Positive. Means positive infinity. And then the clue here
mean positive 1. And then bila kita nak tulis the way you write range of f, we must rearrange. The smaller you put on your left and the biggest you put on your right. So which one is smallest? 1. 1, the biggest, Infinity. Infinity. and then infinity always open. What about 1? Ya, ini Mama teringat ni, kalau Mama tengok video Mama ni. Mama teringat soalan daripada Yash. Sebab nama dia, sebelum ni saya sebut salah rupanya nama dia. Yashwini. Yash ada tanya, why Mama you put close there? Yash guna bahasa orang putih. Maximum. Because we are talking about maximum point and minimum point. The keyword is point. Point mean we kena lukis close. Gitu. Saya risau kat sini lah pelajar salah UPS nanti. Saya risau sangat. Tapi never mind, kita akan cuba buat ulang kaji. Kita akan buat 2 hours ulang kaji. Ya, ini kalau boleh Mama Z tak naklah pelajar pergi bank, pergi sakit apa kan. Kalau boleh jangan, sebab kita buat ulang kaji hari Jumaat. Bank tak buka, siapa pergi bank hari Jumaat, Mama kita tembok dia. Buka Mak, saya tak hari ni pergi bank. Sebab hari Jumaat Kelantan mana buka bank? Kau apa Mama? Ya, pukul malam tak buka bank. Tak kelas. Nak buat malam dah. Kalau siang, Mama, malam. Malam apa? Siap kerja. kalau siang, pelajar pulang ke rahmatullah. Siang, ia tidur tak bangun. Betul ke tak saya ayat ni? Betul. Halo, buat apalah jenis tidur. Tapi zaman Mama muda-mudi dahulu pun gitu. Kita rasa macam penat. Lepas tu kita macam nak tidur kalau boleh jangan ada yang kacau. Macam itulah hujung minggu. Tapi sebab you all UPS diawalkan. Tahu kan diawalkan. Untuk awak juga. Mama Z awalkan ini untuk awak juga. Katakan awak kena travel daripada Kuantan ke sini 26 hari bulan. Agak-agak malam 26 tu awak larat tak nak buat UPS? Tu je Mama Z fikir. Sebab ada orang kena datang 26 hari bulan. Yang datang 28 tak apalah. Yang datang 26 dan malam tu terus UPS. Jadi Mama Z fikir dengan bos Mama Z, risiko sangat. Risiko pelajar dia tembak. Dia bukan jawab soalan, dia tembak sebab dia dah penat sangat angkat barang tingkat 4. Lepas tu barang dia buat selori. Dia turun naik 80 kali. Agak-agak malam tu pukul 9, dia sanggup tak jawab UPS lagi. Mama Z fikir yang itulah sebenarnya. Kadang-kadang tindakan Mama Z ni bukan untuk kepentingan Mama Z lah. Mama Z fikir untuk pelajar. Iaitu you memang kena anggap Mama Z adiwira you all. Dari segi nak jaga you punya benda-benda yang macam itulah bagi you susah. Bila susah you tak nak jawab. Kami pensyarah nak suruh pelajar jawab dengan tenang. That's why dia awalkan. So ulang kaji tu sangat penting. Okey. 3A lagu mana? Beres ke atau tak beres? Beres. Beres. Okey. Kalau beres Mama Z nak pergi 3B. Okay, 3B. Tengok molek. Kita cuba guna space yang ada ni. Sebab benda ni tak lagi jauh. Kalau tulis jauh-jauh nanti pelajar dia jadi lost. Okay. State the domain and range of G. Sekarang Mama nak salin G equals to square root X minus 1 dan Mama Z nak ada juga nombor belakang. Pelajar kata tak ada nombor kat belakang Mama Z. The question only set X minus 1 and full stop. Itu kalau pelajar lain. Pelajar under Mama Z, dia mesti tahu
Bila 3 serangkai, dia mesti ada 2 location yang dia kena take note. Satu kat mana? Puan tadi, satu kat mana? Ke depan. Depan. Kat depan. Satu lagi Pakai. Kat belakang. kat belakang. Sebab itu Mama Z kisah kalau kat belakang tak ditulis nombor. Mama Z akan rasa, oh tak best macam ni. Jadi Mama Z ambil kisah. Jadi you pun kena ambil kisah sebab you adalah pelajar under Mama Z. So kalau boleh apa yang Mama Z ajar ni, bukan saja-saja Mama Z dah buat kajian sejak tahun 2003. Baru lahir. Sebab apa buat kajian sejak 2003? Sebab Mama Z dulu masa matrikulasi, Mama Z tak reti tajuk ni. Cikgu Mama Z ajar, dia ajar kena buat latihan banyak lah Zuzita baru faham katanya. Jadi saya tak boleh terima kenyataan kena buat latihan banyak baru faham. Sebab benda ni bukan boleh kira. Benda ni adalah benda yang kena fikir. So bila saya fikir, saya dapat kaedah ni. Saya dapat assignment yang ini, saya dapat A tau. Walaupun saya hantar lambat. Saya masa tu saya tak perasan assignment sebab saya ambil diploma. Saya tak perasan saya termiss tak buat assignment matematik. Tiba-tiba Dr. Tina tanya, Zuzita, where is your assignment? Saya tanya, which assignment, doktor? Dia kata, this one. Dalam masa sehari semalam, Mama Z buat dan siap dah dapat markah tinggi. Maksudnya benda ni berharga bagi orang lain. Bagi anak buah kan, kita sebut 5 perkara sebelum 5 perkara buat tak tahu je. Tapi sebenarnya nilai, the value yang Mama Z kaji ni sangat berharga. Okey. Mama Z sentuh untuk domain dahulu. Okey. Untuk domain, Mama Z dah ajar kita kena ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan kita dapati cert adalah perkara yang kedua. Oleh kerana dia perkara yang kedua, Mama Z kena tengok nilai di dalam cert. Nilai di dalam cert X minus 1. We must make sure the value is bigger, greater or more than. Kena ada tanda equals than 0. Therefore, X greater equals 1. Okay, and then the domain for G is we start from 1 until infinity. Soalan Mama Z, kenapa close? Sama dengan. Kerana perkataan sama dengan. Dia tak sama dengan yang tadi. Yang tadi kenapa close? Because we are talking about the point. Ayat ini, because the sign. Boleh ke? Ni kohodiye ni hanya mana ni? Ada masalah ke? Bicara, talk to me. Any problem, talk to me. And then we can settle bersama-sama. Jangan depress, jangan depress. Okay. Mama go through seterusnya. Okay. Untuk yang Mama kata location, okay. Yang depan ni represent apa? Positive infinity. Positive infinity. Yang belakang ni represent apa? Kosong. Ada yang WhatsApp Mama ke? Ada yang mesej itu Mama tak boleh nak buka ni. Mama buat skrin besar. Kalau siapa boleh baca, tolong bacakan supaya Mama perasan Okay, so apabila Mama nak tulis range, range we are talking about point lah ya. Okay, so nombor paling kecil? Kosong. Nombor paling besar? Infinity. Infinity. Okay, infinity always open. What about 0? Open or close? Close. 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 Kenapa close? Ada sama dengan. No. Kalau domain betul sebab sama dengan. Kalau range sebab we are talking about the point.
Kalau titik, betul tak Mama Z kena buat gitu titik? Ya, Dia tak nampak titik Mama tu? nampak. Titik tu, Mama Z buat titik tu ada lubang ke tengah? Ya, Tak ada lubang. Bila tak ada lubang, kena buat close. Mama Z bukannya buat lubang, buat titik gini. This is titik. Kalau titik gini, baru buat open. Mama Z kata, this is point, minimum point. Tak ada pun warna putih tengah. Kalau ada warna putih di tengah macam ni, baru buat simbol open. Mama Z besarkan sikit. Tu. Ni kalau Mama Z buat ada titik tengah ni, baru simbol open. Tapi Mama kata titik Mama tadi, Mama buat gitu. Berapa orang ada nampak warna purple tu ada titik tengah? Ada warna putih tengah. Ada tak nampak tengah warna putih? Tak ada. Kalau tak ada, kena close. Ulang lagi sekali. Sebab yang ni akan masuk UPS nanti ni. Yang gini. Bila Mama sebut pasal domain, sebab Mama buat pengiraan ni. Pengiraan. Tanda depan ni kerana pengiraan. Tetapi bila Mama buat range, Mama ambil nilai di depan sini mewakili positif infinity. Mama letak dekat belakang dan infinity always open sebab we don't know where is the location. Kemudian Mama suruh ambil yang belakang ni. Yang belakang ni adalah kosong dan kita letak di sini. Okey. Kalau kita keluarkan titik daripada tu, kita akan dapat titik koordinat kita adalah -1, 0. In the Cartesian form, -1, 0 adalah di sini, betul? Katakan this is -1 and then the point is here. Nampak tak Mama buat point tu gelap? Wanita, pelajar kata tak nampak gelap, Mama nampak warna hijau. Okay. This is minimum point, contoh. This is minimum point, -1, 0. Masa Mama buat point tu, Mama buat then circle. Therefore, the sign here must close. Clear lagi tak? clear. Dah. 2 kali dah Mama teriak ni tapi lama dah lah. Masa kawan kita tanya tu, lama dah tajuk ni. Mungkinlah tak ingat lepas kita mandi sungai, bercuti dekat pulau, masuk air dah lengah, dia tak ingat. Kita kena husnuzon. Lepas ni bila dia masuk matrik kan, 26 bulan ni, 28 tu dia pandai dah lah. 28 bulan tu dia pandai dah sebab dia jerit semua. Okey, settle dah B. Baru settle B anak-anak. Okey. Soalan C. On the same axis, sketch the graphs. Ada 2 graph, F and G. Clearly label all intercepts and line of symmetry. Dia suruh Mama buat graph. Okay, ready? Kalau ada kertas graf daripada rumah, you boleh bawa sikit. Bawa sikit sebab nanti Mama nak guna buat graf. Guna yang SPM saja. Okay, Mama Z buat graf. Awak tengok dulu. Kalau ada buku petak-petak yang zaman sekolah pun boleh guna, tak ada masalah. Okey, minta maaf lah bunyi pelik-pelik tu. Okey, ni X, ini Y sebab dia royak dah tu. Clearly label. So 0 here. Okey. So masa Mama Z buat yang ini tadi, Mama Z kata fx sama dengan
X tambah kosong kuasa 2 tambah dengan 1. Semasa SPM, cikgu kita kata kosong ni akan jadi titik X. 1 ni akan mewakili nilai Y. Lepas tu cikgu kita kata nilai kat sini positif. Jadi cikgu kita kata minimum point 0,1. So kat mana nilai titik 0,1? Kat mana mama nak lukis? 0,1. Kan atas. Kanan. Sini. Molek 0,1. Kat 0. Itu. Betul situ? Boleh ke tak ni? Betul. Boleh betul. 0,1. Mama besar sikit. Ni dah kalau mai college nanti tak tahu nak zoom kat mana whiteboard. 0,1. Lepas tu Mama Z kena lukis graf Mama Z ni, katakan Mama Z guna warna biru. Senyum kan graf kita? Ya. Kenapa Mama Z lukis senyum sebelah? Apa tak ada belah sini ni? Sebab dia Kenapa kata Mama? besar dia kosong. Sebab arahan soalan kata, Zuzita, anda kena lukis selepas nombor kosong ataupun dia kata bermula dari nombor kosong. Sebab tu Mama Z lukis bermula dari nombor kosong. Mama Z tak mula dari nombor negatif. Sebab arahan soalan, dia dah bagi syarat. Dia dah bagi condition. This is condition. Mama kena patuh pada domain condition. Kalau tak, dosa. Domain ni benda yang tak boleh buat lah. Benda yang boleh. Kita tak boleh melampaui domain. Okey, Mama Z dah lukis, dapat gain ni. Any problem? Ada soalan tak? Boleh? Lepas siap, Mama Z kena label fx equals to x square plus 1 sebab dia suruh label. Kemudian ada satu lagi titik. Graf G. Graf G. Kalau Mama Z tambah di sini plus 0, Mama Z keluarkan nombor ni jadi apa? Tadi Mama Z keluar. Oh, salah tu tadi. Boleh Mama Z kata negatif. Tadi. Ni salah deh. Nanti kita terasa ni. Okey, mana dah? Kalau Mama Z keluarkan nombor X tolak 1 ni keluar dalam bentuk titik, dia jadi apa? Gimana? Satu. Dia jadi 1. Mama Z salah tadi negatif 1. Minta maaf deh. Gini, pelajar ambil nombor tu. X tolak 1 tu, pelajar kena samakan dengan kosong. Jadi nilai X dia adalah 1. Ni 1. Dan nombor kat belakang ni kosong, ambil seadanya. Kenapa Mama Z ambil kosong ni, bawa sini tak jadi negatif kosong? Apa bawa tak jadi? Mama kata, kalau dalam ni sekejap kita ambil warna biru. Dalam ni negatif 1, keluar jadi positif 1. Tu yang Mama Z dapat detect yang Mama Z salah ni. Ni salah ni. Okey, kenapa sini positif kosong, datang sini dia tak jadi negatif kosong? Kosong tak ada positif atau negatif. Ya, kosong tak ada positif, tak ada negatif. Jadi daripada titik yang kedua ni, titik yang sekarang Mama Z warnakan dia dengan warna kuning ni, kita kena cari titik tu. Didapati titik itu adalah 1, 0 di sini. Di sini dan titik itu dan circle, that's why tadi close. Kemudian bila Mama Z nak lukis, dia kata, soalan kata kena lukis garisan simetri. Mama Z pun kena lukis.
Simetri kat situ konon. So bila lukis titik tu Mama Z kena lukis. Nampak ke? Nampak ke pensel Mama Z tu? Nampak. Nampak tak pensel? Nampak. Pensel tu ialah Y sama dengan X. Dan graf kita Mama Z lukis warna hijau. Dia akan jadi seperti kita lipat kita graf ni. Kita lipat. Dia jadi gitu. Jadi yang warna hijau tu namanya ialah graf GX equals to square root X minus 1. Jadi Mama Z ulang lagi sekali soalan dia. Dia suruh lukis graf warna biru dengan graf warna hijau on the same axis. Soalan yang kedua, clearly label all intercept. That's why Mama Z buat warna kuning ni, Mama label nilai apa yang dia bersilang. And line of symmetry. Garisan pensel itu Mama Z kena label, kena lukis. Lepas tu Mama labelkan semua graf warna hijau dan juga warna biru. Tu untuk dapatkan jawapan C. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Ada soalan tak? Susah tu memang tak boleh nak lari lah ya, first time. Boleh Wak? Boleh. Okay, Mama Z terus soalan D Without finding the inverse function, show that the function the function F and G are inverse of each other. Cuba awak tengok graf biru dengan graf hijau. Awak tengok ni dia macam cermin. Dia duduk depan cermin, biru duduk depan cermin. Dia dapati dalam cermin tu ada dia tapi warna hijau. Kat situ dah dapat clue which is F and G actually inverse of each other. Sebenarnya. Tapi soalan kata without finding tau. Dia tak bagi cari tapi dia suruh tunjuk. Okay, dia tak suruh cari tau. Jadinya selain daripada, sebab dia 3 markah. Okay, jadinya Mama Z akan buat, awak ingat tak ni? Mama tunjuk ni. F inverse X sama dengan? Ingat tak lagi? Sama dengan X. Sama dengan X. F inverse sama dengan X. So sekarang ni, kita syak G ni adalah F inverse. Maksudnya, Mama Z kena cari F of GX. Mama Z kena cari F of G. Sebab kita syak F inverse tu adalah G daripada graf kita. Okay, so sekarang ni siapa suami? F kata X kuasa 2 tambah 1. Okay, kita kena ikut suami. X kuasa 2 tambah 1. Siapakah isteri? G. Okay, G nama apa? Set X tolak 1. Set X tolak 1. Okay. Set X tolak 1 kuasa 2. Mati. Dia kata 1. X tolak 1. Lepas tu ada tambah 1. Kita dapat berapa? Dapat X sama dengan X. Jadi sekarang yang kuning ni jadi tak? Jadi. Jadi automatik yang kita syak G ni adalah inverse. Memang betul-betul inverse. Kenapa agak-agak? Sebab sama dengan X.
sebab sama dengan X. Itulah dia soalan exam. Dia tak tanya macam Mama Z ajar satu persatu. Dia tanya, kalau kita akan cari inverse. Kita akan kata gini, kejap Mama, saya cari F inverse meta. Kalau kita. Tapi soalan bagi arahan, jangan kau cari inverse. Tetapi kau perlu buktikan bahawa F and G tu adalah inverse. Kan pelik jadi tu. Okey ke? Okey. Okey. Selesai dah? D. Tu soalan nombor 3 baru. Lepas ni memang kena sambung lagi lah. Okey. Ada lagi yang kita tinggal tadi. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga boleh mudahkan pelajar Okey, dia kata differentiate the following with respect to X. Mama Z, di Kelantan ni kita perkenalkan inovasi supaya pelajar dapat markah penuh yang ini. Jadi, ingat tak lagi Mama kata, tak tukar pen. Ln Y sama dengan ln 3x tambah 1 tolak ln x tolak 2. Faham ke yang Mama tulis warna hijau? Mama tukar petua hasil bahagi kepada petua log. Ingat lagi tak? Tajuk 7. Tajuk 8. Tak, kalau macam tak ingat, Mama nak guna kaedah lain lah. Tu je. Sekarang ni ingat tak lagi kaedah ni? Pendek Bukan ni. Dia tajuk pembezaan, differentiation. Kalau ikutkan sekolah dulu, yang atas ni U, yang bawah ni V. Lepas tu cikgu awak suruh guna rumus. Okay, fine lah. Mama guna cara cikgu sekolah dululah. Bagi pelajar ada mood dulu 15 minit terakhir ni. 10 minit terakhir. Sebab kita akan berhenti awal sikit. Mungkin kita akan sempat bincang A ni Okey, tengok cikgu ajar dulu. Differentiate ni dia nak suruh cari dy dx sebenarnya dy dx. Okey, cikgu awak buat U sama dengan 3x tambah 1. U prime sama dengan 3. Ingat tak kat sekolah? V sama dengan X tolak 2. V prime equals to 1. Kemudian masuk matrik, Mama kata ada petua. Cat Wu, ingat lagi? Cat Wu. Ingat. And then Mama said, at that time Mama said, this one you must cross. Cross and you put here, which is 3x minus 6. And then the green color here and the purple color here, you cross this one and you put the answer on your right, 3x plus 1. And then this is petua hasil bahagi because your original function is bahagi. So you referring at the formula given, dy dx equals to V du dx minus U dv dx over V square. Ingat lagi tak hal ni? Ingat. Ya. Boleh? Okey. Kemudian Mama Z kata kepentingan inovasi Cat Wu. Mama Z kata V du dx ni actually kita dah buat. V du dx kita dah buat and then we put the answer here. Just copy the answer. 3x minus 6. And then minus here. And then U dv dx done already. U dv dx. This is U. This is dv dx. And then the answer is the blue color, which is minus 3x
actually in a bracket, plus 1 over V. Your V is X minus 2 and then square. And then you simplify to become 3x minus 6 minus 3x minus 1 over x minus 2 square. And then you can cancel out 3x and 3x. And then your final answer is negative 7 over x minus 2 square. Cuba cek jawapan dalam skema jawapan Mama Z dalam video, jawapannya berapa? Betul tak jawapan tu? Betul. Salah Awak ada awak ada tak jawapan ni? Jawapan belakang ada. Betul tak jawapan ni? Sudah. Betul dah. Mama Z takut Mama Z tersalah macam tadi. Kadang-kadang tersasar bila sebab kita perasaan kita bercakap dengan komputer. Kalau anak Mama Z 3 kali, 4 kali dah duk tengok Mama Z cakap dengan siapa tu. Dia pelik, something yang pelik tapi seronok sebenarnya ngajar macam ni. Yang ini Mama Z guna kaedah yang sekolah. Tapi kita dah masuk matrik, kalau boleh kita nak ada cara yang lebih ringkas. Itu yang Mama buat perubahan kepada PHB tukar kepada petua LON. Iaitu nanti kita sambung lagi sekali. Mama ingat hari Rabu minggu depan pula kita sambung. Sebab hari Ahad tu you ada UPS. Okay, so kita ada lagi 2 jam ulang kaji untuk UPS. Hari Ahad, UPS terakhir untuk matematik. So untuk yang ini, kita stop yang mana kita berhenti dulu. Cuma nanti ingatkan kat mana, kita sampai mana. Boleh? So Boleh, ada masa gap ni, Mama Z sebab non-stop, Mama Z berhenti 10 minit awal. Bukan malas, bukan. Sebab hak pelajar sebenarnya dia ada gap. Antara jam pertama, jam kedua ada gap. Cuma Mama Z ni macam ke arah nak ulang kaji penuh. Okay, kalau Mama Z santai-santai kan. Ni taklah dah kita sembang santai. Okay, kalau ikutkan sekarang ni, lepas Mama Z ulang kaji ni kan,